Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah mardatihi qurbihi wa sawabihi ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-izam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama ila amilin wa arwahi masyayikhina wa walidina wa masyayikhihim wa walidihim wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan lil musannif fi hadzal kitab al imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usulihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in wa khususan ila hadhihi niyati wa ila kulli niyatil khairi wa salamati fid din wa dunya wal akhirah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahara dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna. Ya muallimal hikmah 'allimna. Ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Rabbi yassir la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdata min alsinatina yafqahu aqwalana. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kita ke hadratillah kerana dah lempah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun lagi. Jadi sebelum kita mula sambung bicara kitab Bustanul Arifin Wasabiluz Zahidin, minta respon daripada tuan-tuan yang hadir, maklum balas tentang suara jelas ataupun tak jelas. Minta siapa tu? Bang Longzo, Abu Luqman, bagaimana suara? Jelas, alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah mari sama-sama kita mulakan. Jadi kalau yang tuan-tuan yang menggunakan kitab terjemahan versi Rumi yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah taala pada muka surat 3 tu, muka surat 3 perenggan yang akhir tu. Jumpa ya. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan yang situ.
Jadi kalau apa ni kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walamma kanatid dunya bil hali allati dzakartuha wal 'izzati allati qaddamtuha jaa fil Qur'anil azizi fit tahziri minar rukuni ilaiha wal ightirari biha wal i'timadi 'alaiha ma huwa a'rafu min an yuzkar wa ashharu min an yushhar wa kadzalika ja'atil ahaditsun nabawiyyah wal asarul hikamiyah falihadza kana al aiqazu min ahliha al 'ubad wa aqalun nasi fiha humuz zuhad ila akhirih wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa qala al-mutarjim hafizahullah ta'ala, apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita ataupun yang telah aku katakan pada pertemuan yang lepas, kita masih lagi sekarang ni kita masih lagi dalam muqaddimah muqaddimah kitab Bustanul Arifin Wasabiluz Zahidin karangan Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih lagi dalam muqaddimah. Jadi muqaddimah ni sedikit maklumat nak dikongsikan. Muqaddimah ni dia ada dipanggil, kalau muqaddimah ataupun ibtidaiyah, dia ada yang hakiki, ada yang idhafi. Yang hakiki maknanya muqaddimah sesuatu yang dijadikan pendahuluan yang tak ada sebelum dia, yang tidak didahului oleh sesuatu sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab ini, muqaddimah yang hakiki pada nuskhah kita ni, iaitulah Tuan Pengarang mula dengan bismillah itulah. Bismillah itulah ibtidak, permulaan yang hakiki. Adapun yang selepas pada tu memuji Allah, berselawat dan berselawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sekalian para anbiya wal mursalin dan ahli keluarga mereka, dan para sahabat mereka dan pengikut-pengikut mereka tu. Itu tu sehinggalah sampai ke hari ini masih lagi kita di dalam dipanggil muqaddimah ataupun ibtidaiyah yang idhafi. Yang maknanya yang masuk dalam jumlah lagi, permulaan lagi kitab ni. Jadi yang kita nak sambung ni, pada kata tuan penterjemah tu, apabila keadaan dunia. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah yang telah aku katakan, iaitu Imam An-Nawawi. Ya? Cantik itu. Yang telah Imam Nawawi sifatkan sebelum tu. Mana dia? Sebelum tu. Mula-mula sekali lepas daripada selesai bismillah, alhamdulillah, selawat salam tu. Selesai pada tu, lepas pada kata amma ba'du tu. Ingat lagi ya? Minggu lepas. Imbas balik pengajian yang pada pertemuan yang lepas tu kan, selepas daripada kata amma ba'du, kata Tuan Pengarang tu, Imam An-Nawawi sifatkan tentang dunia, tentang dunia yang antaranya yang kita dapat intipati dia apa dia. Pertamanya beliau katakan dunia ini adalah negeri yang akan berakhir, bukan negeri yang kekal, dia akan habis. Kemudiannya maknanya dunia ini tempat nak menyeberang sahaja. Ataupun dengan kata lain, tempat menyeberang ni tempat yang untuk kita nak ambil bekal, buat amal, bukan negeri tempat berseronok-seronok. Itu dua. Yang ketiga, dunia ni negeri yang binasa nanti dengan kiamat, ya. Bukan negeri yang kekal kewujudannya selama-lama. Tidak. Tiga. Jadi ini perkara ni, kata beliau, adalah merupakan suatu kenyataan ataupun suatu hakikat yang telah disepakati oleh dalil-dalil yang qat'i. Dalil-dalil yang qat'i ini dalil-dalil yang tak ada kompromi lagi, iaitu dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia sepakat dengan akal fikiran. Dengan akal fikiran yang waras. Dan perkara ni juga kita dapat saksikan. Dan kita dapat cerap dengan panca indera. Kita dapat saksikan tentang hakikat yang disebut oleh Tuan Pengarang ni tadi.
Apa dia? Iaitu dunia ni dia tak tetap, dia berubah-ubah. Ya? Nanti depan ni lagi yang kita sambung nanti lagi insya-Allah akan jelas tentang sifat-sifat yang awal diberikan oleh Tuan Pengarang ni. Iaitu negeri yang bukan negeri yang sementara, maknanya tempat yang sementara, bukan yang kita nak kekal selama-lamanya. Bahkan kita akan berpindah ke negeri yang berkekalan, akhirat yang kekal, negeri dunia ni tak kekal. Jadi perkara ni diketahuilah. Diketahui dan dapat kita saksikan dengan dengan mata kepala kita, dapat kita rasai, dapat kita kecapi. Iaitu perubahan-perubahan yang berada sekitar kita. Yang dulu ada, sekarang dah tak ada. Dulu hidup, sekarang dah mati. Dulu elok, sekarang dah tak elok. Dulu cantik, sekarang dah tidak cantik. Berubah-ubah. Jadi perkara ni bila dah jelas macam tu, perkara yang dah jelas ni seperti hari siang dah terang, tak perlu lagi nak disuluhkan lagi. Tak perlu nak bersuluh lagi. Kalau nak minta suluh juga, kalau kita cakap ni hari siang ni, sehingga kan dia pun mengatakan, apa dalil hari siang? Apa bukti mengatakan hari siang? Tak cukup ke lagi dengan matahari yang kita dapat tengok? Cahayanya yang menerangi, yang dengan cahaya tersebut kita dapat pandang segala sesuatu di depan mata kita. Tak cukup ke lagi tu? Tak, nak dalil juga. Ini maknanya dia something wrong lah. Something wrong. Maknanya dia tu, maknanya sama ada dia tu buta mata dia tu, na'udzubillah. Ataupun buta mata hati dia tu, tak nampak. Nak bawa datang dalil juga, nak ini bukan waktu siang ni. Ni bukan waktu siang, ini malam ni katakan. Itu menidakkan pula. Jadi perkara ni tak dapat nak ditidakkan. Jangan maknanya melainkan golongan yang mungkirul ba'si lah. Yang golongan-golongan kafir yang tidak mempercayai ada wujudnya Tuhan, yang tak percayai wujudnya hari kemudian. Sebab ada golongan orang kafir yang dia percaya kepada wujud hari kemudian. Baik, kembali. Jadi bilalah keadaan dunia yang seperti mana yang telah disebutkan, mana dunia ni bukannya selama-lama. Bahkan kita secara kalau secara pada adatnya lah, yang telah berlaku, kebanyakan kita pergi meninggalkan dunia. Itu sebab kita panggil meninggal dunia. Orang dah meninggal dah deh. Bila seseorang tu mati, kita katakan meninggal dunia. Sebab apa pula? Sebab dunia masih ada lagi. Kita dah mati. Dah berpindah ke alam barzakh. Tapi dunia masih ada. Tapi dunia dia akan sampai satu masa, dia akan kiamat, akan binasa. Iaitu betul-betul dia meninggalkan kita. Itu kan. Meninggalkan sehingga kan dia tiada, tak ada lagi dah. Maknanya dunia ni, itu yang Tuan Pengarang kata, dunia ni habis. Fahamkan betul-betul dunia ni. Dunia ni dikatakan sebagai darun nafad, la darul ikhlad. Negeri yang habis, the end. Ada the end. Cerita dunia ni, makna kewujudan dunia apa benda ni habis. Dia adakan penghabisan dia mana? Penghabisan dia kiamat lah, kiamat kubra. Kiamat sughra ni mati. Apabila mati seseorang tu, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kan kata baginda Nabi SAW, siapa-siapa mati, maka telah berdirilah. Maknanya telah berlakulah kiamat. Baginya itu dia panggil kiamat sughra, kiamat kecil dia. Kita ni kiamat yang besar tu yaumul fazaul akbar lah. Yaumul qiyamah tu, hari kebinasaan yang dahsyat tu, akan dibinasakan langit, bumi, gunung ganang, semua tu binasa. Hatta malaikat, jin, manusia semua binasa. Baik. Jadi kalau kita dah tahu begitu dunia ni, maknanya kemudian pula kita ni pula hidup tak lama. Ghalib kita ni maknanya kebiasaan. Kalau kita lihat baginda Nabi SAW nyatakan hisadu ummati, kebiasaannya maknanya diambil nyawa umatku di antara sitin wasab'in, antara 60 ke 70 tahun. Itu secara kebiasaan. Secara yang maknanya yang luar daripada kebiasaan tu, ada yang tak sempat sampai 60-70, ada yang lebih daripada 60-70. Itu pada kira purata lah.
Ada pun umat-umat Nabi yang terdahulu, ada yang panjang-panjang umur macam umat Nabi Nuh, macam Nabi Nuh sendiri kan 1000 tahun kan. Jadi maknanya walau macam mana lama pun umur usia kehidupan kita akan berakhir, kita akan mati. Jadi oleh itu kita dunia ni waktu kita hidup kita gunakan untuk kumpul bekal akhirat, kelepasan kita di negeri yang kekal selama-lamanya. Baik. Jadi bila dah begitu kita kata bukan tempat negeri berseronok-seronok. Negeri dunia ni binasa bukannya kekal. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah aku sebutkan ataupun aku perikan, maka telah datang di dalam Al-Quranul Karim amaran supaya kita jangan leka. Ini tuan-tuan kena highlight. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, walamma kanatid dunya bil halil lati zakartuha wal izzatil lati qaddamtuha, ataupun pada satu nuskhah wasifatil lati qaddamtuha jaa fil Qur'anil Aziz fit tahzir minar rukuni ilaiha. Telah datang di dalam Al-Quran peringatan, ya. Baik, ini peringatan daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peringatan apa? Peringatan dalam Al-Quran tentang apa? Highlightkan tu, gariskan tu. Pertama, supaya kita jangan leka dengannya. Ini jangan cenderung, catat situ. Jangan cenderung. Jangan cenderung hati kita kepada keduniaan. Dengan dunia. Jangan cenderung, jangan leka tu apa terjemah kan. Jangan leka dengannya dan jangan tertipu dengan perhiasan. Jangan tertipu dengan perhiasan dunia. Apa nanti depan insya-Allah kita jumpa. Tu highlight itu. Jangan leka, satu. Kemudian jangan tertipu, dua. Dan yang ketiganya, dan jangan berpegang. Jangan berpegang tu mana apa? Jangan wal i'timadi 'alaiha. At-tahzir minar rukuni ilaiha, makna Allah Ta'ala bagi peringatan dalam Quran banyak tempat, ya. Kalau kita tadabbur Al-Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu Ta'ala berfirman memberi peringatan ataupun ancaman, warning lah. Tahzir ni warning, memberi kita warning. Supaya apa? Supaya pertamanya jangan cenderung kepada dunia. Maknanya jangan kita tu kasih kepada dunia. Jangan kita tu kasih kepada dunia. Kemudiannya yang keduanya, jangan tertipu. Jangan tertipu. Kenapa pula? Kerana dunia ni negeri tipu daya. Ataupun negeri dia panggil Darut Talbis, negeri pensarungan. Ya? Negeri pensarungan. Seperti mana dia katakan, huffatil jannah, huffatin nar bisyahawat, wa huffatil jannah bil makarih, kan? Maknanya dihiaskan perkara-perkara yang menjadi sebab kita untuk menyampaikan kita ke syurga, diperhiaskan dengan perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu. Perkara-perkara yang menjadi sebab kita untuk boleh menjerumuskan kita, mencampakkan kita ke dalam neraka, na'udzubillah, disarungkan dia, dipakaikan dia dengan pakaian-pakaian yang cantik yang dikehendaki oleh syahwat kita. Jadi itu dia. Jadi supaya tu pesanan tu, kenapa jangan dipesan kita supaya jangan tertipu daya. Dalam Quran banyak tempat Allah Ta'ala menyatakan dunia ni berhiasan, tipu main-main, suka-suka, tipu daya. Maka kita jangan tertipu sehingga kan memalingkan daripada matlamat asal kita, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itu kerana itu Allah Ta'ala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jangan tertipu daya dengan perhiasannya. Perhiasan dunia ni banyak. Perhiasan dunia ni, antaranya Allah Ta'ala jadikan perhiasan dunia ni apa dia? Langit, bumi, matahari, bulan, bintang tu semua zinatul perhiasan bagi langit. Perhiasan langit dunia. Perhiasan di bumi ni lagilah Masya Allah Tabarakallah. Panjang lebar bicara dia. Jadi perhiasan tu maknanya daripada perkara-perkara kebendaan dan juga perkara-perkara yang kebatinan. Kerana dunia ni dia ada dunia yang zahir, ada dunia yang batin. Dunia yang zahir ni dia
perkara-perkara mata benda yang hadir di hadapan mata kita. Perkara-perkara yang ada. Adapun yang batin tu habuan daripadanya. Baik. Jadi jangan tertipu daya dengan perhiasannya, jangan berpegang. Jangan berpegang ni makna jangan bergantung harap, catat situ. Jangan bergantung harap. Bergantung harap ni makna apa? Kalau tak ada, kita mula resah, gelisah, berkeluh kesah, bimbang. Ya. Kalau ada, kita jadi orang yang kedekut, orang yang guna untuk kepentingan diri kita aja. Nak puaskan nafsu kita aja. Apa yang kita nak, kita tunaikan. Tak adalah kita nak pergi halalkan daripada jalan-jalan Allah. Perkara ni seperti mana yang Allah Ta'ala sifatkan. Ini ciri orang yang kalau dia bergantung dengan dunia. Bergantung dengan dunia tu, antaranya Allah Ta'ala nyata dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya ada jenis manusia yang diciptakan dia tu, dia bersifat berkeluh kesah, resah, gelisah. Iza massahul khairu manu'a. Apabila dia tu mendapat akan kebaikan, maka kebaikan itu dia tegah daripada dialirkan pada jalan-jalan Allah Ta'ala. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia tu jadi resah gelisah, berkeluh kesah. Itu. Jadi ini antara ciri-ciri orang yang bergantung dengan dunia lah. Maknanya kalau lah seandainya duit dalam saving tu dah mula berkurangan, kita dah mula risau dah. Ataupun kalau bekal kita dekat dapur tu dah habis dah, tak ada apa. Kita dah mula risau, resah gelisah. Jadi bukti macam contoh orang yang dia tidak ada pergantungan daripada dunia, bahkan pergantungan dia tu pada Allah SWT. Apa ni, ar-rizqu minallah, rezeki tu daripada Allah Ta'ala. Tengok, resam ataupun sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dapur, tanya Aisyah, apa ada nak dimakan? Tak ada. Tak ada apa. Faizan asum. Kalau macam tu aku berpuasa lah. Pernah kan sampai 2-3 hari baginda Nabi tak makan. Pernah satu ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha datang bawa pecahan-pecahan roti, ya, pecahan-pecahan roti. Kemudiannya beliau pun menyuapkanlah ke dalam ke mulut ayahanda yang dikasihinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian daripada memamah dan menelan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inilah makanan yang pertama masuk ke dalam perutku sejak pada 3 hari lepas, aku tak silap saya. Jadi yang itu tu nampak. Kalau kita lah pada posisi tu, agak kita dah tak senang duduk, tak senang berdiri dah. Pada ketika itulah mulalah kita pergi mencari-cari, meminta-minta, mengemis dan seumpamanya. Jadi itu tu antara ciri-ciri kalau orang yang ada pergantungan hati terhadap dunia. Ada, dia lupa diri. Tak ada, dia sedih. Depan nanti kita jumpa lagi dalam syair depan tu. Tengok depan lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'na bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka peringatan Al-Quran dalam hal ini sangat nyata, terang. Sangat nyata, terang. Wa ashharu min an yushhar. Alaiha ma huwa wal i'timadi. Nanti qala al-musannif rahimahullah ta'ala, jaa fil Qur'an al-aziz fi at-tahdhir min ar-rukuni ilaiha wal ightirar biha wal i'timadi 'alaiha ma huwa a'rafu min an yuzkar wa ashharu min an yushhar wa kadzalika ja'at al-ahadits an-nabawiyyah wal atharul hikamiyah. Baik. Jadi yang tadi tu ancaman daripada Allah SWT, warning daripada Allah Ta'ala supaya kita ni jangan cenderung kepada dunia. Jangan kita kasih kepada dunia, mengabaikan kasih kepada Allah. Jangan kita cenderung kepada dunia sehingga melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita tertipu daya dengan keindahan dunia, keseronokan dunia, kelazatan dunia, kesedapan dunia, sehingga kita jatuh dalam perkara-perkara yang ditogah oleh Allah Ta'ala. Dan jangan kita bergantung harap kita dengan keduniaan. Jadi perkara-perkara ni yang datang ni, kata Tuan Pengarang, masyhur.
Huwa a'rafu ayyuzkar, maknanya dengan catatan lain tuan-tuan boleh catat pada kata yang dan sangat masyhur sehingga sudah tidak dapat dihinggakan tu. Catat situ, iaitu lebih terkenal daripada nak diperkenalkan. Macam tu kata Imam Nawawi. Jadi ayat-ayat Quran yang tentang ni, Allah Ta'ala bagi ancaman ni, bagi ancaman. Jangan cenderung kepada keduniaan ni, jangan tertipu daya, jangan bergantung ke atas dia ni. Sangat terkenal. Sangat terkenal daripada nak diperkenalkan. Wa ashharu min ayushhar, dan sangat masyhur ataupun lebih masyhur. Lebih masyhur daripada hendak dimasyhurkan. Dapat? Habis. Wa kadzalika ja'atil ahaditsun nabawiyah. Begitulah pula halnya, macam seperti mana tahzir dalam Al-Quran, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi yang datang daripada hadis. Kalau tuan-tuan yang biasa mengaji tafsir Al-Quran, tadabbur Quran, biasa mengaji hadis, kan? Tuan-tuan akan jumpalah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang banyak tentang ancaman-ancaman terhadap jangan cenderung, jangan tertipu daya, jangan bergantung dengan dunia ni. Begitu juga dan perkataan sahabat dan ahli-ahli hikmah. Ahli-ahli hikmah ni, siapa ahli-ahli hikmah? Ahli-ahli hikmah ni, al-hikmah tu makna apa al-hikmah? Jadi al-hikmah ni tuan-tuan, daripada sudut bahasa Arab, ya, al-hikmah ni kita kena faham, sebab daripada al-hikmah ni dia kata nama yang terbit, kata nama terbitan, masdar, yang dia ada beberapa pengertian daripada sudut bahasa Arab dan juga daripada sudut istilah pada fan-fan, cabang-cabang ilmu tertentu. Okey? Jadi pentingnya kita tahu definisi ni, sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berlaku tahrif, kan? Berlaku penyelewengan makna. Sebab pada zaman beliau dan mungkin juga sampai ke hari ini, bila sebut al-hikmah ataupun bila sebut ilmu hikmah, apa yang terbayang pada fikiran kita? Tanya. Hari ini kalau sebut al-hikmah, orang yang bersifat dengan al-hikmah dipanggil al-hakim. Orang yang bersifat dengan al-hikmah disebut al-hakim. Jadi apa makna al-hakim? Apa makna al-hikmah? Jadi ada pengertiannya yang ditahrifkan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang seingat saya dalam Kitabul Ilmi wal Ma'rifah tu, iaitulah pada at-tabib, at-tibba atau doktor-doktor pun disebut juga. Maknanya al-hikmah tu ilmu tib, ilmu perubatan, satu pengertian, ya. Ni dapatkan dulu, fahamkan betul-betul. Maknanya bila sebut al-hakim, maknanya merujuk kepada doktor-doktor pakar. Al-hakim ada dengan makna doktor-doktor pakar. Kemudiannya ada al-hakim dengan makna al-munajjim. Al-munajjim ni tukang telek, tukang ramal. Dia ahli astrologi. Dia kaji bintang, kaji perkaitan bintang dengan makhluk ni. Kemudiannya dia kaji kita, kemudian dia ramalkan, dia telek nasib, tuah ke celaka ke. Na'udzubillah, itu perkara tu perkara yang ditegah oleh syariat. Haram hukum, dia boleh membawa kepada syirik, wal-iyazubillah. Ada juga al-hikmah, maknanya orang yang mahir dengan ilmu-ilmu pernujuman ni, digelar juga sebagai al-hakim. Itu dikatakan ilmu hikmah. Kalau kita hari ini ilmu, kalau orang silat-silat pandai jurus-jurus, itu dia panggil ilmu hikmah. Jadi itu semua tu maknanya dia penyelewengan berlaku. Itulah yang dikatakan penyelewengan kata nama al-hikmah tu. Sedangkan al-hikmah ni disebut dalam Al-Quran. Yu'til hikmata may yasha. Allah Ta'ala bagi hikmah kepada siapa-siapa Allah Ta'ala kehendaki. Siapa yang Allah Subhanahu Ta'ala bagi al-hikmah tu, faqad utiya khairan katsira. Maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi apa makna hikmah dekat situ? Jadi kalau kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendefinisikan al-hikmah di dalam Al-Quran dengan salah satu pengertian, dengan pengertian bita'allumil halal wal haram, mempelajari ilmu halal haram. Itu satu pengertian. Ilmu hikmah kita boleh definisikan
kalau menurut Ibnu Abbas, iaitu pengajian tentang maknanya pengetahuan tentang perkara yang halal dan yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pengertian. Kalau kita telusuri daripada pengertian bahasa, ya. Dan bila kita telusuri pengertian bahasa daripada sudut bahasa, hikmah ni pengertiannya ma'ahata bihanakail faras. Sumiyat bizalika li'annaha tamna'ahu minal jaryish syadid. Iaitu satu nama bagi sesuatu yang meliputi pada kalau tak silap, ya, pada tulang, dia panggil tu, rahang, kuda kan, yang diletakkan sebagai nak kontrol dia tu daripada berlari kencang dan nak merendahkan dia supaya boleh kita nak naik, sehingga dapat dia tu kita cegah daripada bersifat liar, supaya kita dapat kenderai dia. Kalau lijam ni tali kekang kan, kekang dia ni al-hikmah ni. Maknanya salah satu daripada maknanya bagi tujuan kekang jugalah, nak kontrol, nak handle binatang-binatang liar kan. Itu pengertian al-hikmah. Daripada situ, kalau daripada sudut bahasa dia ambil ia kerana kalau siapa-siapa yang ada kalau diguna juga untuk al-hikmah itu ilmu yang mana kalau siapa-siapa ada ilmu tersebut dapat mengekang dia daripada perkara-perkara akhlak-akhlak yang keji. Akhlak-akhlak yang keji. Manakala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab Syarah Hadis Muslim, al-hikmah tu pengertian dia ialah dia suatu ungkapan yang digunakan, maknanya yang digunakan untuk menjelaskan tentang pengetahuan yang bersifat dengan hukum hakam, yang melengkapi, maknanya lengkap pengetahuan tersebut, makrifah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tabaraka wa taala, yang ditaulankan ilmu tersebut tu dengan kecelikan mata hati dan juga dengan didikan nafsu, menundukkan nafsu yang cenderung kepada kejahatan, yang liar daripada amal taat, dan dan nak menyungguhkan kebenaran dan beramal dengannya, dan menahan diri daripada, maknanya menyekat daripada menurut hawa nafsu dan perkara-perkara yang batil yang menyalahi yang hak. Itu pengertian al-hikmah. Jadi orang-orang yang bersifat dengan ni, orang-orang yang mengetahui tentang ilmu hukum hakam, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, celik mata hati, didik nafsu, ajar nafsu untuk buat amal taat, tinggal maksiat, dan juga orang yang dia tu menyungguhkan, maknanya membenarkan perkara yang benar dan beramal dengan perkara yang benar, tegah diri dia daripada menurut nafsu syahwat, dan juga perkara-perkara yang batil, maka dia dinamakan sebagai al-hakim. Jamak dia hukama. Hukama. Jadi kata-kata hukama juga banyak, tuan-tuan, pada membicarakan ataupun memberi ancaman tentang supaya jangan kita ni cenderung kepada keduniaan. Jangan kita tu bergantung dengan keduniaan, dan jangan kita tu jangan tadi tu kan. Pesanan jangan kita leka, jangan tertipu, jangan bergantung haram. Habis. Maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Oleh kerana itu, maka yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan terhadap dunia, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faham ya tuan-tuan? Tak faham, tuan-tuan tanyalah. Boleh tulis tanya situ, tapi saya kadang-kadang ni komen-komen ni tak perasan tak kan? Kita duduk baik melintang ni. Baik. Jadi sambung. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wal asaril hikam, falihaza kana al-aiqazu min ahliha al-ubad wa aqadun nasi fiha humuz zuhad. Baik.
Maka oleh kerana itu, maka orang yang paling berhati-hati, mana orang yang paling berwaspada, ataupun orang yang paling sedar daripada kalangan ahli dunia ni, maknanya kita lah orang-orang yang hidup di dunia ni, panggil ahli dunia. Nah, itu satu pengertian lah. Kita kan yang mendiami dunia ni, maka kita digelar ahli dunia. Ada ahli dunia dengan makna kata apa? Orang yang cenderung kepada keduniaan. Jadi orang yang daripada maknanya kalangan penghuni-penghuni dunia ni, yang paling sedar sekali adalah maknanya yang paling sedar sekali, yang paling celik sekali tentang perkara ini, al-ubad wa aqallun nasi fiha humuz zuhad. Makna tuan pengarang nak kata bahawa orang yang maknanya daripada kalangan manusia di dunia ini yang paling sedar tentang hakikat ini dan tidak tertipu daya, iaitulah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih jalan kezuhudan, jalan zuhud. Zuhud ni kita dah terangkan sikit kan pada pertemuan yang lepas-lepas. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Yang orang kalau ada sifat zuhud, dia panggil sebagai zahid. Jamak dia zahidin, az-zahidun. Jadi zuhud ni dengan makna daripada sudut bahasa, kalau sudut bahasa a'rada anhu wa tarakahu, maknanya berpaling daripada dunia. Dia tak lari dah dengan sudut bahasa, dengan istilah berpaling daripada dunia dan meninggalkan dunia kerana takut akan hisab ataupun takutkan akan seksaan, azab. Dan kerana kehinaan, hinanya dunia atau sedikit dunia ini berbanding akhirat, ataupun nak lepas daripada dunia. Itu antara pengertian zuhud. Mana bila kita dah tahu dunia ni dunia sementara dan banyak tipu daya, banyak perangkap, banyak jerangkap sama, maka kita nak lepas daripadanya. Tu pun dia masuk dengan kata dunia. Jadi bila bicara zuhud ni maknanya bicara perihal hati kita. Daripada hati itu dia terbit kepada luaran. Maka kita, orang-orang yang zuhud, ia hanya mengambil dunia sekadar untuk dia tu boleh hidup dan meneruskan amal taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pengambilan dunia tu secara bersedap-sedap, berseronok-seronok. Namun nak diperingatkan tuan-tuan, bila kita berbicara tentang zuhud ni, bukanlah bererti yang tuan-tuan yang berkojor ni nak kena berhenti kojor. Jangan buat pasal mengaji kitab Bustanul Arifin langsung berhenti kojor. Kesudahan nanti kan orang rumah marah kat saya pula. Ini salah faham ni. Jadi sekarang ni kita nak tahzib ataupun kita nak didik hati kita supaya kita ni jangan cenderung kepada dunia ni. Kalau bahasa Negeri Sembilan tu, jangan kita terhegeh-hegeh, tergilo-gilo kan nak kerja ke keduniaan ni. Nak berseronok-seronok, nak bersukur-sukur, nak bersedap-sedap, berlazat-lazat, berbangga-bangga, bermewah-mewah, berbanyak-banyak. Bukan. Jangan. Jangan. Kalau kita ada sifat zuhud, maka kita tu memada. Buah dia nanti kita akan jadi orang yang qanaah. Orang yang memada dengan apa yang ada. Daripada sudut pakai makan, minum, pakai, tempat tinggal, kediaman, kenderaan, apa semua tu. Qadar yang boleh membantu kita untuk kita kumpul bakal banyak untuk persiapan kita di akhirat. Bukan kita berhabisan, berhempas pulas. Itu kalau orang tak ada zuhud, dia ada tamak. Tamak ni dia mana sentiasa nak pakai tangan orang pun dia nak, tak cukup-cukup. Apa benda yang dia tak pernah dapat lagi, dia nak dapat. Dia usaha bersungguh-sungguh siang malam pagi petang, hati duk memikir, badan duk bekerja. Kesudahan yang letih. Memang hakikat dunia ni apa kerja pun semua letih. Letih. Baik kerja yang baik, baik kerja yang tak baik, semua letih. Kerja yang di peringkat orang yang dia panggil apa? Orang yang B40 ke, M40 ke, T20 ke kan.
semua letih kan. Ada yang kata, oh dia tu tak letih, kerja goyang kaki aja, sign aja kan, masyuk aja. Tak letih. Jangan cakap dia sebelum tu. Masa zaman belajar dia tu. Ya sekarang dah PhD, relax goyang-goyang kaki. Dulu dia nak sampai ke PhD tu tak letih. Itu maknanya tak kira lah dunia ni dia punya salah satu ciri dia, nanti depan kita jumpa dia meletihkan, memenatkan. Tengok depan tu. Jadi orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan terhadap dunia ini, dan mereka lah orang yang paling sempurna akalnya. Habis. Kemudian Tuan Pengarang bawa satu syair. Syair ni panjang juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih kurang dalam 9 bait. 10 bait. 10 bait. Syair ni kalau tuan-tuan nak catat, adalah bagi yang syair dikarang ataupun yang disyairkan oleh Al-Mu'addib Muhriz bin Khalaf bin Ruzain Al-Bakri At-Tunisi Az-Zahid. Jadi siapa? Ini Muhriz, seorang mu'addib, ulama adab, penyair yang hebat, dan orang yang zuhud, seorang yang bersifat zuhud. Dan dia kalau dalam kitab Mu'jam A'lam oleh Allamah Az-Zirikli rahimahullah, nyatakan dia ni dalam jumlah min kibariz zuhad, daripada jumlah orang-orang ulama yang jumlah yang orang zuhud yang ternama lah. Bukan calang-calang orang. Itu Imam An-Nawawi bawa abiyat ataupun bait-bait syair beliau yang memperikan tentang dunia ni. Siapa dia? Sekali lagi, Muhriz bin Khalaf bin Ruzain Al-Bakri. Ni sanad ataupun keturunan beliau. Keturunan beliau bersilsilah sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau lahir pada 340 Hijrah, wafat 413 Hijrah. Kita lihat syair beliau. Seorang ahli syair. Pada kata seorang ahli syair itulah, catat tadi tu kan. Dapat tuan-tuan ya. Seorang ahli syair itu iaitu Muhriz bin Khalaf rahimahullah. Berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya, unzur ilal atlali kaifa taghayyarat min ba'di sakiniha wa kaifa tanakkarat. Sahabal bila tu ya, ba tu bukan baris atas, bukan al-wala, bagi bawah al-bila. Kemudiannya tak ada hamzah, patut dia je alif lam ba, lam lepas lam tu ada ya aliful layyinah tu, ya tak ada titik tu. Orang kata ya bebet. Tu al-bila. Al-bila ni maknanya bekas daripada runtuhan, kesan daripada runtuhan. Sahabal bila azyalahu birusumiha fatasaqatat ahjaruha wa takassarat wa madat jama'atu ahliha lisabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat. Lamma nazartu tafakkuran lidiyarihim sahat jufuni abratan wa tahattarat. Law kuntu aqilu ma afaqtu minal buka hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Nasabat lana dunya zakharifa husniha makram bina wa khadi'atan ma fatarat. Wa hiya allati lam tahlu qattu li za'iqi illa taghayyara ta'muha wa tamarrarat. Khadda'atun bi jamaliha in aqbalat fajja'atun bi zawaliha in adbarat. Wahhabatun sallabatun lihibatiha tallabah li kharabi ma qad ammarat. Wa iza banat amran li sahibi sarwah nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Baik, tengok. Unzur ilal atlali kaifa taghayyarat. Cubalah engkau lihat pada reruntuhan rumah. Kaifa taghayyarat, betapa dia, bagaimana dia berubah. Yang telah ditinggalkan oleh penghuni. Jadi tuan pengarang tuan penyair ni ajak kita
Renungkan, fikir, pandang dengan mata kepala kita tempat rumah, bekas rumah yang dah runtuh, yang telah ditinggalkan orang, tak ada lagi dah penghuni. Dulu ada orang situ, ada rumah kat situ. Tapi sekarang dah tak ada. Bukan rumah je lah, bangunan masjid ke apa ke, sampaikan hatta ke istana ke. Dulu ada dulu penghuninya. Kalau kampung-kampung kita boleh tengok rumah-rumah tinggal. Rumah-rumah tinggal. Kaifa taghayyarat, bagaimana dia berubah menjadi usang ni. Min ba'di sakiniha wa kaifa tanakkarat. Betapa ia kelihatan gersang, maknanya buruk dan sudah tidak dipedulikan lagi. Sahabal bila, betul kan tu? Sahabal bila azyalahu birusumiha fatasaqatat ahjaruha wa takassarat. Semua sudah binasa dan yang tinggal hanya puing-puingnya, bekas-bekas sahaja, kesan-kesan sahaja. Batu-batunya jatuh berselerak dan berhamburan. Wa madat jama'atu ahliha lisabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat. Para penghuninya, tuan rumah yang dulu tu, telah lama pergi untuk menemui balasan, iaitu dah pergi meninggal dunia, dah tak ada dah. Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar. Bahkan orang sudah tidak pedulikan lagi dengan cerita mereka. Lamma nazartu tafakkuran lidiyarihim sahhat jufuni abratan wa tahaddarat. Lamma nazartu, tatkala aku melihat, maknanya tatkala aku melihat, aku merenung dan keadaan aku menyungguh-nyungguh memikirkan tentang keadaan kediaman mereka itu. Sahat jufuni, sahat ni makna apa? Sahat dengan makna bergenang air mata, bergenang. Dia sahat, nanti minta maaf. Makna sahat jufuni abratan tu dengan makna adam'ah qabla an tafid, maknanya air mata tu sebelum dia mengalir, dia dah bergenang dekat mata kita tu kan. Bila duk fikir tuan penyair ni, yang zuhud ni, seorang yang zuhud, beliau kata, bila aku renungkan keadaan ni, tengok bergenang air mataku, sahat jufuni abratan wa tahaddarat, dan mengalir air mata membasahi pipiku. Lau kuntu aqilu, kenapa menangis ni? Menangis mengenangkan dah tak ada dah. Maknanya menangis ni barangkali menangis bukan dengan sebab sedih kehilangan. Sebab melihat tu rumah orang, runtuhan bekas, orang dia tak ada, tuan dia dah tak ada, dah meninggal, rumah pun dah binasa, tinggal kesan-kesan saja. Dah dimakan, dianai-anai, barangkali tempat jadi bersarang benda-benda lain pula situ kan, ataupun dah jadi hancur, ataupun dia dah terbakar tu. Orang dah tak ada, bukan dia punya. Yang dia tangis tu maknanya barangkali menangis tu dengan dia mengambil iktibar, pengiktibaran tentang diri dia, bagaimana keadaan diri dia. Adakah maknanya apabila mengenangkan perkara ini tetap akan berlaku juga pada dirinya, pasti akan berlaku. Aku pun akan mati, rumah aku pun nanti akan jadi ditinggalkan, usang dan seumpamanya. Bagaimana keadaan aku ketika hidup ni? Bagaimana keadaan aku sebelum daripada aku mati? Sempatkah aku kumpul bekal sebagai penyelamat di hari kemudian? Bagaimana? Tu menangis dia tu. Lau kuntu aqilu ma afaqtu minal buka. Kalaulah aku ni orang yang memiliki akal yang sempurna ataupun orang yang berakal waras, ma afaqtu minal buka, aku takkan berhenti menangis. Hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Cukuplah keadaan itu. Keadaan mana? Perhatikan tentang rumah yang ditinggalkan orang. Orang pun dah tak ada. Orang, masyarakat yang hidup pun dah tak cara, dah tak ingat dah. Jadi cukuplah itu mengambil iktibar daripada apa yang sedang dilihatnya. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku, peringatan, dan cukuplah mataku mengambil iktibar daripada apa yang sedang dilihatnya. Nasabat lana dunya zakharifa husniha. Sini tuan penyair ni sifatkan kepada kita, berikan kepada kita tentang ciri-ciri dunia. Ciri-ciri dunia. Seolah-olah kalau kita umpamakan dunia ni dengan somebody, dengan seseorang, apa dia punya ciri-ciri perangai dia tu untuk kita kenal kan.
Kalau orang yang baik, macam ni perangai dia kan. Kalau orang yang tak baik, macam ni perangai dia. Sekarang ni kita umpamakan dunia ni dengan orang, apa perangai dunia ni? Tu tuan penyair tengok kat situ. Nasabat lana dunya zakharifa husniha makram bina wa khadi'atan ma fatarat. Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan perhiasannya. Ia memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu dan memutarbelitkan kenyataan tanpa penat lelah. Jadi dunia ni dia perangkap kita dengan keindahan, dengan perhiasan, kecantikan, kesedapan, keseronokan, kelazatan. Dan dia tu sangat cekap dalam menipu daya dan memutarbelitkan kenyataan. Maknanya walhasil kita kalau tak betul-betul kita tak tahu ataupun kita tak faham ataupun kita tak berhati-hati, tahu, faham tapi tak berhati-hati, tak ambil peduli, maka kita akan terperangkap. Terperangkap kita. Tertipu daya. Lalai, leko dengan dunia. Tak cukup, nak lagi, nak lagi, kan? Macam mana tu kata baginda Nabi SAW? Lau anna libni adama wadiyan min zahabin. Kalaulah ada bagi anak Adam itu satu lombah daripada omeh, la ahabba an yakuna lahu wadiyan. Nescaya dia kasih nak ada 2 lembah. Dan kalaulah ada bagi dia 2 lembah, nescaya dia kasih nak dapat 3 lembah emas. Tak cukup. Walam yamla afahu illa turab. Sedangkan tidak adalah yang akan memenuhi mulutnya, iaitu apabila mati nanti, melainkan tanah-tanah. Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah Ta'ala mengampuni, menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi dunia ni dia perangkap kita dengan kecantikan. Nak lagi. Maknanya dapat, nak lagi. Dan boleh menjatuhkan kita ke dalam perkara yang batil dan berdosa. Wahiyya allati lam tahlu qattu li za'iqin illa taghayyara ta'muha wa tamarrarat. Wahiyya, dan dia, dunia lagi. Allati ialah yang lam tahlu qattu li za'iqin, dia tu tidak pernah memberikan, maknanya tak pernah je kalau dia bagi sedikit kemanisan kepada penggemarnya, orang yang kasihnya, pasti selepas itu ia akan memerangkapnya dengan kepahitan. Faham tak? Pahit disaluti dengan kemanisan. Dia bagi kita rasa manis, nanti jaga-jaga, ujung pahit. Tapi sebalik yang pahit tu ujung manis. Kan? Macam orang kata jadam kan? Jadam tu kan? As-sabru kasibrin. Sabar tu seperti jadam. Sibir tu murun fi muzaqatihi, dia pahit pada rasaan dia, permulaan dia, rasa dia pahit sangat, walakin awaqibahu ahla minal asal. Akan tetapi akhir dia tu lebih manis daripada madu. Bukan maknanya dia tu jadam ni dia bersalut karamel ataupun madu, bukan, tak. Maknanya manis, lebih manis daripada madu tu. Maknanya benda pahit ni kalau kita telan, habis pahit tu, lepas daripada kepahitan tu, maka itulah yang dikatakan manis lagi, manis maknawi, lebih manis lagi daripada madu. Jadi maknanya tadi nak kata tu, dunia ni ciri dia, kalau dia bagi kita rasa kemanisan, keseronokan, kesedapan, siap dia akan tunggu hujung tu dengan kepahitan, kesakitan. Kita tengok benda manis, banyak penyakit boleh kita dapat. Itu daripada makanan saja. Begitu juga yang lain-lain. Kehidupan keseronokan, seronok, happy, habis kemudiannya berduka. Banyak tergelak, banyak pula menangis, kan? Wa hiya allati lam tahlu qattu li za'iqin illa taghayyara ta'muha wa tamarrarat. Khadda'atun bi jamaliha in aqbalat, fajja'atun bi zawaliha in adbarat. Itulah dunia
yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Mana khadda'atun ni yang sangat-sangat pandai menipu. Bijamaliha, dengan keindahan dia, in aqbalat, apabila dia beradab kita. Faja'atun bizawaliha, sedangkan apabila dia pergi, dia akan meninggalkan kita kesusahan. Tuan penterjemah apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Wahabatun salabatun lihibatiha tallabatun li kharabi ma qad ammarat. Kemudian dunia ni lagi ciri dia, dia pandai memberi ataupun dia banyak memberi, dia bagi. Salabatun, tapi dia juga hebat menarik balik apa yang dia bagi. Tallabatun li kharabi ma qad ammarat, dan dia juga bila dia membangunkan satu-satu tempat. Maknanya ini tu kita kata dia perumpamaan dia. Maknanya dunia ni bukan orang, kan? Maknanya kita masukkan dunia ni, kalau ikutkan dia bukan orang, maknanya dia lebih umum lagi pada tu. Maknanya kehidupan kita di dunia ni kita lihat. Kalau seandainya dibangun, dibina binaan-binaan, kemudiannya akan sampai masa dia musnah, binasa. Itu yang dikatakan, bila ia membangunkan satu tempat, maka sudah pasti pada satu masa yang akan datang tempat itu akan dihancurkannya semula. Wa iza banat amran li sahibi sarwatin. Wa iza banat amran, dan apabila dia membina amran atau membangunkan sesuatu urusan, satu perkara, li sahibi sarwatin, bagi seseorang, catat tambahan situ. Sarwah ni, kalau ikutkan sahibi sarwah, makna dia apa? Makna tuan punya, orang yang mempunyai harta yang banyak, ataupun mempunyai pengikut ataupun orang suruhan yang ramai. Sebab as-sarwah tu antara pengertian dia al-kasiru minal mal wan nas, banyak daripada harta dan juga manusia, kan? Orang suruhan, khadam-khadam, hamba abdi ramai. Jadi kalaulah seandainya dia tu ada banyak reta orang kaya-raya lah, dan dia banyak pula orang suruhannya lah, apabila dia tu ada dapat membangunkan suatu legasi, bisnes dan seumpamanya, nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Maknanya dunia ni kalau dia bagi seseorang yang mempunyai harta benda dan orang pengikut yang ramai, dia bagi, dia bina dia punya kota, dia punya kediaman, dia punya legasi dia tu, maka dalam sudut daripada sudut yang lain, nasabat majaniqaha, dia mempersiap-siapkan sebenarnya dalam masa yang lain, dia mempersiap-siapkan majanik. Majanik ni kalimah jamak plural daripada manjanik. Manjanik dengan makna tu, dia satu alat pelontar yang dulu-dulu dia macam lastik, tapi lastik besar. Dia nak melontarkan batu yang berat untuk nak merobohkan kota, selalu dalam peperangan, kan? Bubuh manjanik untuk nak dibinasakan. Maknanya apa tu? Apabila dunia ni membina satu-satu perkara bagi seseorang yang memiliki harta benda dan juga pengikut ramai, maka pada yang sama sebenarnya ia telah memasang satu manjanik, perangkap, ataupun dengan makna apa, pelontar yang akan menghancurkannya pada satu masa yang akan datang. Itulah dia. Dan berkata pula seorang ahli syair yang lain pula, habis tadi tu sampai situ. Wa man yahmadid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa la'amri an qalilin yalumiha. Sesiapa yang memuji dunia kerana ia telah mendapat sedikit kegembiraan, maka pasti ia akan mencelanya pada suatu masa yang akan datang kerana satu kesedihan. Sikit lagi, iza adbarat kanat alal mar'i hasrata. Ini bukan syair daripada yang tadi, ya. Yang syair Al-Mu'addib Muhriz bin Khalaf habis sampai pada kata wa iza banat amran li sahibi sarwah nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Tu. Kemudiannya dia berkata pula seorang Aisyah yang lain pada memperikan dunia lagi, wa may yahmadid dunya li 'aishin yasurruhu. Siapa-siapa yang dipuji dunia kerana telah mendapat sedikit kegembiraan dalam hidup dia,
dia ada kerjaya, dia ada rumah tangga, dia ada bisnes, dia ada harta benda yang banyak, sawah ladang dan seumpamanya, maka pasti akan mencelanya pada satu masa yang akan datang kerana satu kesedihan. Satu masa yang lain, bila dia timpa kesedihan, kesusahan, maka dia cela pula, dia marah pula kepada dunia. Kemudiannya pada satu lagi bait syair yang terakhir pada memperikan tentang dunia, iza adbarat kana 'alal mar'i hasrata wa iza aqbalat kanat kasiran humumuha. Ketika dunia itu berpaling meninggalkannya, maka ketika itulah ia akan bersedih. Makna apa dunia berpaling meninggal? Makna kita luput perkara-perkara keduniaan. Itu makna berpaling. Kita selepas kita dah ada, asal-asal kita dah ada, dulu kita ada rumah, dulu kita ada kereta, dulu kita ada kerjaya, tiba-tiba bila berlaku pandemik COVID dan seumpamanya ni, kita pun hilang semua tu. Jadi bila hilang, kebiasaannya, resamnya kita kalau orang-orang ahli dunia ni, bila kita luput perkara yang kita dah ada, kita akan sedih. Kemudiannya, ada nampak macam tercicir pada terjemahan dia. Tuan-tuan tambahlah. Menyesal ketika dunia itu berpaling meninggalkannya, maka ketika itulah ia akan bersedih, menyesal dan penuh dalam keadaan sengsara dan duka cita. Tambah sikit ujung. Dan apabila ia berhadap kepadanya, banyak pula kebimbangannya. Ini tuan-tuan, saya beri peringatan bagi diri saya sendiri dan tuan-tuan dikasih sekalian, ingat ini adalah satu ciri dunia, iaitu apa dia? Bila kita bila kita tak dapat ataupun dah hilang, kita sedih. Tapi bila kita dapat, kita letih. Ingat tu. Pendek katalah, dunia ni tak dapat sedih, dapat letih. Letih tuan-tuan. Letih. Kerja apa baik dah, semua letih. Jadi sekarang ni bukan makna kita, ancaman tu suruh kita berpaling daripada dunia ni, bukan berpaling meninggalkan dunia tu, meninggalkan kerja kita, berhenti kerja kita. Kalau yang menikah tu bercerai, pergi duduk seorang-seorang, masuk dalam gua hutan banat, konon beruzulah, aku nak jadi orang yang zuhud, bercampur makan yang halal, apa semua betul-betul halal, yakin halal. Jadi begini, yang difokuskan ialah urusan hati. Kerja-kerja lah, tapi janganlah kerja tu sampai memalingkan kita daripada matlamat sebenar kita, iaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kerja tak ada salah bekerja. Bahkan kalau tuan-tuan ada tanggungan, nafkah yang wajib tanggung, tak ada jalan lain untuk dapat belanja tu, kena wajib pula kerja tu. Tak kerja berdosa pula. Jadi sekarang ni, insya-Allah kitab ni Tuan Pengarang nak bantu kita share sekali lah. Dan semua-semua yang nak ambil manfaat, macam mana kita ni nak bersifat dengan zuhud ni, nak menjalani jalanan kezuhudan. Dengan supaya kita tu tidak menjadi orang yang tamak, orang yang kasih kepada dunia. Bahkan kita mengambil dunia kadar hajat, keperluan kita untuk terus hidup dan juga melaksanakan tanggungjawab kita terhadap Allah SWT dan juga terhadap makhluk yang sangkut paut dengan kita. Itu dia. Jadi kata Tuan Pengarang, tengok sikit lagi ya. Tadi mula pun lambat. Minta maaf lah tuan-tuan, masalah teknikal kan. Kita bersiaran esei lah pengkuliah, esei lah kru. Mana nak settingnya. Kita ni bukannya mahir sangat. Kadang-kadang ada apa pula kan, masalah-masalah wujudi Facebook ganggu kita. Minta maaf lah tuan-tuan ya atas kelewatan. Sikit lagi kita sambung, habiskan tu. Sebab ni nak habis lepas pada ni Tuan Pengarang nak masuk pada, nak bicarakan tentang penyusunan kaedah beliau mengarang ataupun beliau menyatakan penyusunan bicara dalam kitab sebelum masuk dalam bab yang besar, bab yang pertama, iaitu bab tentang ikhlas.
Jadi apabila engkau telah mengetahui apa yang telah saya sebutkan tadi, maka sudah menjadi satu kepastian atas setiap insan ini agar ia menjalani jalan orang yang sempurna akalnya dan memandang dunia ini dengan pandangan yang penuh berhati-hati. Kita memohon akan Allah yang maha lembut dan maha kasih sayang supaya mengurniakan kepada kita akan jalan yang lurus dan menunjukkan kepada kita jalan yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata, fa iza ulima ma zakartuhu wa taqarrara ma wasaftuhu kana haqqan 'alal insan an yasluka tariqal uqala. Jadi kewajipan bila dah tahu apa yang Imam Nawawi sebutkan yang sebelum tu, dan jadi jelas dah pada kita apa yang Imam An-Nawawi telah berikan tentang dunia ni, iaitu apa dia? Dunia ni dunia yang akan habis, bukan dunia yang kekal. Dunia tempat kita menyeberang, kumpul bekal, bukan untuk kita berseronok-seronok, bersedap-sedap, bernikmat-nikmat, berlazat-lazat. Dunia akan binasa dengan kiamat. Bukan dia akan kekal selama-lamanya seperti negeri akhirat. Dunia ini penuh dengan tipu daya, banyak perangkap. Dunia ini dunia pensarungan. Dunia ini dunia pemalsuan. Benda yang hak nampak batil, benda batil nampak hak. Dan kemudiannya datang pula tegahan pula ataupun ancaman daripada Allah SWT, peringatan supaya jangan cenderung kepada dunia. Jangan kita bergantung harap kepada dunia. Jangan kita yang 3 jangan tadi tu. Ingat. Jangan leka, jangan cenderung, jangan tertipu dan jangan bergantung harap dengan dunia. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga kata-kata para sahabat, para hukama. Dah tahu tu semua tu. Menjadi kewajipan dah atas kita sebagai manusia. Kita menjalani jalanan orang-orang yang berakal. Dan melalui mazhab orang-orang yang celik mata hatinya. Itu kata tu. Menjalani jalan-jalan orang yang sempurna akal yang sempurna, akal yang waras dan memandang dunia dengan pandangan yang penuh berhati-hati. Fanas'alullah al-karim ar-ra'uf ar-rahim an yamunna alaina bizalika wa yahdiyana arsyadal masalik. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon akan Allah yang maha lembut dan maha kasih sayang supaya mengurniakan kepada kita akan jalan yang lurus dan menunjukkan kepada kita jalan yang paling baik. Sampai situ dulu tuan-tuan, tandulah tempat berhenti. Habis sampai situ ya. Jadi saya lebih kurang harap dimaafkan, salah silap saya harap diperbetulkan. Jadi kita dah sampai sini 5 kuliah, 5 siri dah. Masih dah 5 kali kita berkuliah ni tuan-tuan. Minta macam mana tuan-tuan rasa? Boleh tak ikuti kuliah ni? Kalau rasa tak ada dapat manfaat tu, kita beradu lah kan. Kalau kita berajat untuk nak menyambung lagi tu, insya-Allah kepanjang umur, kita teruskan, kita sambung, supaya saya pun dapat ambil manfaat dan tuan-tuan pun dapat kongsi manfaat sama-sama dan faedah daripada bimbingan kitab ni, insya-Allah ya. Sampai sini saya sekali lagi saya ucapkan lebih kurang harap dimaafkan. Salah silap saya harap diperbetulkan. Kalau panjang umur, dikehendaki Allah Ta'ala, kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang ke depan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض والسماء بنور شمسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الأشياء كما هي.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rizqna halawatal iman bima ja'a bihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.